Afkah, nak siapa kasi? Afkah. Afkah. Alright, so bismillahirrahmanirrahim. Okay, Afkah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه. اللهم افتح علينا رحمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Amin. Amin. Alhamdulillah. Okay, so kita teruskan. Okay, Cap, mana Cap? Weh, sikit ni. Ke cuaca sejuk? Korang semua tak nak belajar. Okay, sekolah je tutup tau. Tapi kita belajar. Okay, right. Now, sebab tu satu lagi kita kena sedar diri. Apa-apa jadi SPM tu tak jadi kan. So kita ready untuk SPM lah. Untuk saya macam ni, tak dapat banyak. Sikit pun jadilah. Orang kata janganlah kalau sekolah tutup terus kita tak belajar kan. Mana yang boleh lah. Okay, now. Kelestarian alam. Okay, Zak masuk. Yap. Okay. So, Zak dah masuk. Kita dah ada 10, tolak saya 2. So 9 orang. Okay, bab 3 ni saya okey lagi sebab bab 3 ni bab bio. So saya cikgu bio, so saya senang sikit. So dalam tajuk ni kelestarian alam sekitar, kita hari tu kita dah belajar mengenai jejak karbon. So jejak karbon ni saya rasa tak ada masalah. Dalam tajuk jejak karbon ni kita ada 2 yang kita kena ingat. Hari tu apa? Dalam tajuk ni jejak karbon dengan tapak tangan karbon kan. So awak ingat jejak karbon dengan tapak tangan karbon. Mana satukah yang memberi impak negatif, mana satukah positif, mana satu yang bagi negatif. Jejak karbon ke kita ada 2 tau. Jejak. Okay, so jejak karbon ni, jejak karbon ni impaknya adalah negatif. Tapak tangan karbon ni, ini adalah impaknya adalah positif. Sebenarnya tapak tangan karbon ni dia merujuk kepada produk yang beri impak positif, kesan positif lah saya tulis sini, kesan positif. Kalau jejak karbon ni kenapa negatif? Jejak karbon ni sebenarnya kita nak cerita pasal sesuatu produk yang memberi kesan negatif. Maksudnya kita cerita macam, katakanlah macam ni, jejak karbon, awak nak bayangkan saya nak cerita macam ni. Okay, katakanlah awak ada, mak awak suruh pergi kedai. Kedai tu tak jauh, let's say, katakanlah berapa ratus meter 300 meter. So ada 300 meter. So awak kena fikir macam ni. Okay, aku nak jalan kaki ke aku nak naik motor? Kalau naik motor tu awak bayangkan itu adalah produk benda, motor. Okay, kalau aku start kena pakai petrol. So petrol dia melibatkan pembakaran. Kalau dia melibatkan pembakaran, dia akan memberi kesan kepada alam sekitar. So jejak karbon ni kita nak cerita pasal pengeluaran karbon tau. Dia cerita pasal penghasilan karbon. Cerita dia macam tersirat tau ni. Penghasilan karbon. Maksudnya macam ni, jejak ni kan sebab tu dia pakai tapak kaki kan. Tapak kaki dia nak trace kalau kita guna produk tu lebih banyak baik ke lebih banyak buruk. Macam naik motor. Awak bayangkan sekarang bulan puasa. Kedai tu hanya 300 meter. So awak rasa berbaloi macam mana? Okay, so awak menggunakan awak punya ilmu sebagai ilmu mengenai jejak karbon. Okay, kalau aku naik motor, aku kena start enjin motor tu and then kena berlakunya pembakaran. So awak dah fikir, tu banyak gas karbon dioksida tu, which is tak bagus. Okay, so cara dia yang terbaik adalah awak jalan kaki, katakanlah jalan kaki. So itu adalah jejak karbon. Jejak karbon ni kita nak cakap macam ni. Semua benda sebelum korang guna, sebelum apa-apa benda yang korang guna, korang kena fikir dulu. Itu yang kita panggil dia sebagai jejak karbon. Macam ada aircon kat rumah kan. So, katakanlah ada aircon kat rumah. Kalau hujan, sesuai tak hujan awak on aircon? Sesuai tak? Tak. Kalau rumah kat Cameron Highlands, rumah awak kat Cameron Highlands, sesuai tak awak pergi pasang aircon? Tak. Okay, so basically macam tu. So jejak karbon ni adalah produk. Semua produk ada dia punya kesan negatif. So awak fikir apakah kesan negatif dia.
kalau katakanlah satu tapak tangan karbon ni dia memberi kesan positif. Apakah produk tapak tangan karbon? Ada ke produk tapak tangan karbon Antara tapak tangan karbon ada, senang kata tapak tangan karbon ni adalah produk yang mengurangkan pembebasan gas karbon dioksida. Ini adalah tajuk yang sangat baru. Very new. So awak ingat, so, kalau jejak karbon tu adalah kita cerita apa-apa produk, kita fikir pengeluaran gas karbon dioksida. Kalau tapak tangan karbon, kita cerita produk tu boleh memberi impak positif. So apakah contoh tapak tangan karbon yang memberi impak positif yang hari tu kita belajar? Apakah contoh? Saya kata yang jejak karbon ni, yang impak negatif saya nak bayangkan satu katalah aircon. Katalah saya ambil satu contoh penghawa dingin. Penghawa dingin. Tak, awak punya ketua kampung tak boleh bangun ke? Ah, Ni, si Hadif. Hadif. Uh-uh. Sekejap. Okay, now kalau katakanlah produk yang memberi impak positif, apakah hari ini kita cerita pasal produk yang ada impak positif? Kau boleh fikir tak apa benda yang boleh mengurangkan gas karbon dioksida yang tidak menghasilkan gas karbon dioksida? Apakah bahan yang tidak mengeluarkan gas karbon dioksida? Hari tu cerita pasal apa? Baja, contohlah baja kompos. Tapi baja kompos ni ada juga sebenarnya. So contoh baja kompos. Yang hari tu kita pakai baja, siapa cakap dengan saya yang pakai, kalau saya lah, saya cakap mak saya pakai kulit telur, ditumbuk-tumbuk. So itu kita kata adalah tapak tangan karbon. So produk yang memberi impak positif, kita panggil sebagai tapak tangan karbon. Haziq masuk, kejap lagi ketua kampung masuklah ni kot. Kalau jejak karbon, produk tu Sekejap lagi memberi dia impak masuk. negatif. Okay, alright. So ini kita dah. Ini pun dah. Okay, so ini sudah. So, langkah-langkah langkah-langkah tapak tangan karbon. Lagi sekali, tapak tangan baik ke buruk? Tapak tangan baik ke buruk? Baik. Baik. So, langkah-langkah dia kat sini adalah kita gunakan bahan yang kurang menghasilkan gas karbon dioksida. Gas rumah hijau ni sebenarnya, gas rumah hijau ni adalah gas karbon dioksida. Awak nampak je rumah hijau, sebenarnya gas karbon dioksida. Okay, so macam stesen jana kuasa kat Bakun ni. Stesen jana kuasa kat Bakun ni, dekat Sabah ke Sarawak saya lupa Okay, yang ni saya tak ingat kat mana ni. Tapi saya tahu dia Sabah Sarawak, bukan Semenanjung. Okay, so salah satu caranya korang guna produk yang menggunakan bintang. Ingat tak? Hari tu saya dah tengok dah aircon kat rumah saya ada 3 bintang. Macam ni lah 3 bintang. Ada yang paling bagus, makin banyak bintang dia makin bagus lah. Maksudnya dia penghasilan gas karbon dioksidanya adalah sedikit. Nah, ini adalah nombor 1, menggunakan tenaga yang kurang. Nombor 2, menguruskan sisa-sisa cekak ke arah kelestarian. So kita ada pakai refuse, right? So kita ada refuse, kita ada reduce, kita ada recycle, reuse dengan rot. Okay. So dulu korang belajar 3R. Sekarang kita belajar 5R. Okay, so Hadis dah masuk. So kita ada berapa ni? Okay lah ni. Kita ada 12 orang. So senang kata refuse, maksudnya korang refuse ni macam korang pergi Tesco kat kedai. Bang, kak, nak pakai nak plastik tak? So awak kata no. So itu adalah refuse lah. Okay. Kalau reduce maksudnya awak kurangkan. Setakat beli, katakanlah awak beli barang satu, tak payahlah minta plastik. So awak reduce. Recycle biasalah korang dah tahu. Reuse pun dah biasa. Rod ni adalah guna semula memudahkan perebutan sisa melalui membuat baja kompos. Rod ni macam kalau ada benda yang kita boleh buat baja, kita buat baja. Rod ni rotten, tahu tak? Rotten ni adalah reput. Ini adalah reput. Okay. Yang ini siapa suka tanam pokok, korang buatlah baja-baja tu. Okay. Memanjangkan kita hayat dan meningkatkan kecekapan produk. Contohnya macam ni. Okay. Ada pakai solar. Kemudian ataupun kita pakai benda yang boleh charge semula. Contohnya katakanlah you guys pakai jam. Jam sekarang kan ada smart watch kan yang korang boleh charge semula tu kan. So actually itu adalah lebih bagus daripada jam yang biasa. Okay. Kenapa? Sebab kita tak payah beli bateri. Kita just tinggal charge dia balik. Okay, so itu adalah contoh-contohnya. So, penyingkiran gas karbon dioksida dan penyimpanan gas karbon dioksida dalam kabel. So, ini senang kata macam ni. Apa-apa tempat, dia mesti tanam pokok.
Kenapa mesti tanam pokok? Macam developer kan, kalau awak perasan kan, macam dekat mana-mana taman perumahan dekat Malaysia ni sebenarnya diorang dah wajibkan pasal teknologi hijau kan tau. Contoh macam ni, kalau lah perasan, contohnya macam rumah saya kan kat Puncak Alam. Normally, macam mana kata, kerajaan dia wajibkan kalau diorang macam mana pengusaha rumah kita panggil, developer rumah, satu kawasan tu, dia bukan sahaja kena buat rumah yang cantik dan satu lagi dia kena tanam banyak pokok. So actually itu pun adalah salah satu cara mengurangkan gas karbon dioksida. Satu dia bagi landscape cantik sebenarnya, tapi satu lagi mana-mana rumah, mana-mana kawasan rumah, perasan tak dia orang akan tanam pokok. Sebenarnya dia orang tanam pokok bukan saja nak bagi landscape cantik tau. Dia tanam pokok tu sebenarnya, pokok tu boleh menyerap gas karbon dioksida. Contohnya macam Eco World, macam rumah macam orang kaya tu kan. Awak pergi situ memang rasa wow, cantik. Tapi pada masa sama sebenarnya Eco World tu sebab tu nama dia Eco. Eco tu maksudnya menjaga ekosistem, Eco World. So kenapa Eco World tu untuk saya bagus? Sebabnya dia ada banyak pokok. So pokok tu boleh menyerap gas karbon dioksida. So tak adalah panas sangat. Selain daripada tu cantik. So korang pergi Eco World pun korang suka macam lawa je kan. Now so ni peti sejuk. Okay, now soalan yang nombor 3 ni, peti sejuk. Peti sejuk ni awak rasa peti sejuk ni mesra alam ke tak? Bukan untuk kita tau. Kita guna kita punya jawapan ni, bayangkan awak alam sekitar. Korang suka tak peti sejuk? Korang suka tak peti sejuk? Bukan kita bayangkan kita ni pokok. Kita ni adalah alam sekitar. Korang suka pokok tak? Korang suka peti sejuk tak? Tahu lah. Okay, kalau awak jadi pokok, awak suka tak peti sejuk? Tak. Tak. Kenapa awak tak suka peti sejuk? Sebab dia keluarkan gas karbon dioksida. Yes, dia akan menghasilkan CFC. Pernah dengar CFC tak? Tak pernah kan? Okay. Tak. Ni, Fluorokarbon cikgu. yes, pandai pun. Peti sejuk ni kan dia menyejukkan bahan. Peti sejuk ni dia ada CFC. So CFC ni akan membebaskan gas klorin. Gas klorin ni dia boleh menipiskan lapisan ozon. Okay, dalam tajuk ni namanya lestari tau. Bila dalam tajuk ni awak bayangkan awak pokok. Kalau pokok, awak suka tak? Macam tu. Tajuk ni sebab kita suruh, macam mana tahu? Tajuk ni suruh awak feel pasal alam sekitar. Lepas awak belajar bab 3 ni, dengan harapan korang semua sayanglah tumbuh-tumbuhan dengan semua alam sekitar kita. Macam tu lah poin tajuk ni. Okay, right? So dekat sini kita jawab adalah tidak. Tajuk ni awak jangan bayangkan awak manusia. Tajuk ni awak bayangkan awak pokok alam sekitar. Kenapa? Kenapa peti sejuk ni kalau awak pokok awak tak suka peti sejuk ni? Tidak, sebab dia menggunakan banyak apa? Gas. Woi. Banyak Tenaga. tenaga cikgu. Yes, tenaga apa nak bagi peti sejuk ni? Nak bagi peti sejuk berfungsi. Tenaga elektrik. Ya, tenaga elektrik. Ingat, dalam tajuk ni lupakan sebentar yang awak seorang manusia. Awak bayangkan awak adalah tumbuhan. Okay. Kerana masa operasinya adalah, pernah tak korang off? Jam. Sejuk. Tak pernah kan? Tak pernah cikgu sepanjang masa. Kan? So ini adalah panjang. Hadif on je ke tu? Saya takut dia pergi sambung je tu. Cap. Nah, apakah Saya ada cikgu. Okey. Okey. Apakah kesan negatif pembuatan dia? Apakah membebaskan banyak apa tadi? Gas 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 klorin. Fluorokarbon. Klorofluorokarbon tu adalah ejen penyejuk. Kalau kat sini kita kata gas rumah Klorin. hijau lah. Yes, okay. Gas klorin ni kita kenali dia sebagai gas rumah hijau. So saya tulis sini gas klorin gas klorin ataupun gas rumah hijau. Sebab gas klorin ni sebenarnya gas rumah hijau. Gas rumah hijau. Tapi produk ni selamat tak untuk awak? Kalau selamat tak untuk awak? Selamat. Yes, tapi produk ni selamat. Tak pernah lah lagi meletup. Okey. Nah, katakanlah peti sejuk ni lama-lama dah rosak. Kan? Dah tak boleh guna. So apakah sekarang
Peti sejuk tu dia menghasilkan dia menghasilkan sisa. So apakah contoh sisa peti sejuk tu? Peti sejuk diperbuat daripada apa? Apa? So soalan ni macam ni Adif tau. apa Adif? Alamak Adif ni. Macam ni tau. Dia kata berikan satu contoh sisa yang dihasilkan apabila produk itu habis digunakan. Bayangkan produk ni peti sejuk. Katakanlah peti sejuk tu dah cukup katakanlah 10 tahun. Tiba-tiba dia rosak. Memang dah tak boleh betulkan langsung tau. So sekarang kita panggil peti sejuk tu dah jadi sisa. Dah tak boleh guna. So peti sejuk tu tak berguna langsung. So sekarang peti sejuk tu menghasilkan sisa apa? Dalam peti sejuk tu apa? Sisa apa? Peti sejuk diperbuat daripada apa? Dalam peti sejuk tu apa dia punya alas semua tu? Dia menghasilkan apa? Apa bahan buang dia? Saya ambil, macam contoh saya besi buruk. Yes, dia akan menghasilkan ni besi buruk lah kan. So jadi besi kesian macam aku sebatang pen. Lama-lama dah tak boleh guna pun dalam tong sampah kan. So ini adalah besi, jadi besi buruk. Katalah besi buruk. Besi beruk pula. Sorry. Aduh, besi buruk. So besi buruk kat sini dia kata adalah keluli. Dan satu lagi kalau peti sejuk lama-lama keluli, dalam tu dia pakai plastik. So dia akan hasilkan plastik. Okay. Now, apakah produk lain yang boleh dihasilkan daripada sisa? So katakanlah peti sejuk tu korang tolak. Okay. Daripada tadi yang korang ambil ni kan besi buruk ke keluli. Apakah yang kita boleh gunakan dia? Manakah satu antara atas yang antara besi, keluli, plastik, mana satukah yang boleh di recycle untuk buat peti sejuk baru? Maksudnya kita dah buang, kita dah tolak dia kan? Plastik lah. Kita boleh pakai plastik lagi? Keluli dan plastik. Senang kata macam ni, bila korang dah tak boleh pakai, awak tahu tak yang tempat yang orang selalu jual besi-besi buruk tu? So bila diorang jual besi-besi buruk, macam saya nak bayangkan kereta potong shop tu. Diorang ambil yang boleh pakai balik. Biasanya yang diorang boleh pakai yang mahal adalah keluli. And then satu lagi kadang plastik tu boleh pakai, kita bagi. And then satu lagi kadang dia ada logam nama dia kuprum. Itu pun laku. Ya ini kalau dulu, kalau rumah bapak saya sian tau. Bapak saya pasang penutup longkang, dia pakai penutup longkang tu besi cantik sikit tau. Dia tak naklah bagi orang tu terjatuh, so dia letak semua tu. Cukup dia letak, lepas 2 hari semua hilang. Kecuali satu. Baik jugalah pencuri tu kan. Dia letakkan satu je yang dekat tempat bapak saya nak keluar pergi masjid. Maksudnya satu tu je. Yang lain semua tu penuh dia orang ambil dia pergi jual. Bapak saya kata bagus juga orang ni kan, dia tinggalkan satu untuk bapak saya kan. So basically sebab tu sometimes benda-benda macam tu ada orang curi kan. Macam kalau lah orang dulu-dulu, macam mana nak cakap kalau nenek saya, dia terlupa, dia letak arwah nenek saya letak poli besar dekat luar, tangga boleh hilang. So biasanya benda tu diorang recycle, diorang jual lah kat tempat besi buruk. Macam tu. Okay, now ini kita dah buat. Belum. Tapak tangan karbon. So tapak tangan karbon ni positif ke negatif? Positif. Okay. Nak pilih siapa yang boleh jawab soalan ni? Adif. Kau memang kan. Tandakan tik tapak tangan karbon bagi mengurangkan gas pembebasan gas rumah hijau. Gas rumah hijau ni, contoh gas rumah hijau adalah gas karbon dioksida dan gas klorin. Gas klorin tu daripada CFC. Okay. Now, so tandakan tik tapak tangan karbon ni adalah impak positif tau. Dia memberi kesan positif. So, menggunakan produk kita hayat yang panjang seperti sel suria dan bateri yang boleh dicas semula. Ini kesan positif ke kesan negatif? Baik ke buruk? Positif. Yes, positif. So, terima. Menyingkirkan gas rumah hijau dan menyimpan gas karbon dioksida dalam sinki karbon. Betul ke salah? Betul. Sinki karbon. Maksudnya kita simpan. Sinki karbon ni adalah sinki nama dia. Ya Allah, nama tajuk-tajuk ni memang gila sikit. Sinki karbon ni bayangkan tempat yang ada satu kawasan yang boleh serap gas karbon dioksida, kita panggil dia sebagai sinki. Contoh macam taman dekat Eco World. Itu adalah sinki karbon.
So bagus ke tak bagus? Bagus. Bagus. Penjanaan tenaga yang kurang membebaskan gas rumah hijau. Bagus ke tak bagus? Tadi yang saya kata macam kat bakun tu. Tak. Woi, dia kurang lah weh. Dia kurangkan, Bagus lah. dikurangkan gas rumah hijau. So which is ini adalah bagus. Henti. Boleh tak awak hentikan guna peti sejuk atau aircon? Boleh tak? Tak. Tak, gila kan? So ni tak boleh. Tapi kita boleh kurangkan. Menguruskan sisa dengan konsep 3R. Betul. Betul. Okey. So, Hadi pilih seorang siapa? Saya nak dia orang terang 3R tu apa? Hadi pilih seorang. Siapa-siapa je? Siapa-siapa je yang berkenan di hati. Aduh, janganlah macam tu. Siapa-siapa. Boleh je. Ayo, sekejap. Ah, Yes? Boleh. Ya. Dah sampai rumah ke? Aduh, barang sampai. Pilih Uzami ni. Tak nak. Kau ni pilih AB. Biar kau terangkan. Apa? Kau lah terangkan. Ui, janganlah. Tak ada. Kau pilih aku boleh? Nampak. Tak ada buku lah kat aku. Alah. Ya, aku ada buku ke? Benda cikgu tunjuk kan. Cikgu suruh terang kan. Salah kau. Tak ada. Tak kira. Kentut lah Adif. Siapa pilih aku? Sorry, barang sampai. Ah, Dalam hati nasib baik saya dekat rumah. Kalau saya tak dekat rumah. Sekejap. Mana tadi? Kenapa dia hilang? Mana tadi? Kan dah tulis. Astaghfirullahalazim. Okey, tak apa lah. Okey, dah Ini dah. Hadif, dah pilih? Dah. Kena di hati? tak, Zak. Tadi kata Okey. nak jawab. Okey, Zak, cepat. Okey, 5R apa, Zak? 5R, Zak. 5R. Tak Sebutkan ingat balik. tu. Auto. Weh, buku teks korang. Buku teks korang semua. Okey, reuse, recycle, reduce, betul? Recover. Mana ada recover? Cikgu nak apa? 5R kan? Ni ada kat sini. Bawah. Subhanallah. Aduh. Ayo. Kenapa dia tulis recover Kita terguna tadi apa Dalam buku teks pakai reduce, recycle, reuse, rot. Alah, baru nak tanya dah ada recover kat bawah tu. Hayya. Okey. Rugi lah. Buang masa je. Cikgu suruh dia jawab lagi soalan. Tak ada lah macam tu. Tak apa, lain-lain. Tak apa, ada lagi. Okey, hari tu kan, perasan tak? Hari tu kan saya sangkut antara recycle dengan upcycle. Kan biasa kita guna perkataan recycle kan? Kita tak pernah guna upcycle. Tiba-tiba. Sebab selalu sangat dengar suara sini. Ni mana? Ni tidur Korang kesian ni. 6. Perbezaan antara recycle dengan upcycle. Okey, disebabkan hari tu saya tak sempat study. Okey. Saya suka belajar dekat online ni satulah yang saya suka. Bila saya dekat rumah, tanpa gangguan, saya ada masa lebih, saya boleh baca dulu. So macam recycle, macam ni. Recycle dia akan hasilkan produk baru. Recycle ni bezanya, dia akan hasilkan produk baru. Okey. Katakanlah awak ada kertas ke, tiba-tiba jadi bunga ke, lepas bunga ke, produk baru. Tu recycle. Maksudnya hilang originality. Tapi kalau upcycle, botol kaca tu awak potong terus jadi minuman gelas. Ataupun biasanya kalau orang kampung dia buat kan, yang bekas minyak kan. Bekas minyak tu biasanya orang kampung suka buat apa? Kalau mak saya dia potong, dia pergi buat apa? Dia pergi tanam pokok. Kan? Kalau ada orang dulu dia nak tanam sayur-sayur kan, dia pergi potong, dia tanam. So yang itu kita panggil dia adalah sebagai upcycle. So contoh upcycle yang selalu korang buat kat rumah, apakah contoh-contoh upcycle yang selalu korang buat kat rumah? Maksudnya korang tak gunakan, dia tetap ada originality, dia tak rosak. Dia masih ada originalnya. Korang just potong ke, korang buat benda lain. Apa yang korang selalu buat jadi upcycle? Tapi awak buat jadi upcycle. Recycle ni jadi benda baru tau.
Recycle produk baru. Upcycle dia masih ada lagi originality dia. So apakah bahan yang selalu korang guna untuk upcycle? Cycle. Ada tak? Ada tak upcycle? Biasanya upcycle apa Botol. botol je lah kan. Selain daripada botol apa yang kita buat upcycle? Kayu Banyak. ke? Tin. Ha? Tin. Tin awak buat apa? Bekas Tak tahu. pensel. Okey. Lagi apa? Bekas pensel. Apa lagi yang selalu korang pakai tiba-tiba pula saya blank. Saya tak ingat lah. Tapi yang saya Tayar. tahu. Tayar tadi. Tayar kereta. Tayar. Yes. Tayar. Boleh. Tayar buat tanam bunga kan. So macam tu. Itu ingat tau. Itu upcycle. So ada beza. Recycle dengan upcycle. Yang akan hasilkan produk baru. Mana satu? Recycle ke upcycle? Recycle. Recycle. Kalau lah tak menghasilkan benda baru, kita panggil dia macam glow up lah. Glow up. Korang dulu macam sememeh skandal lawan. Itu adalah upcycle. Itu upcycle. Tapi kalau tiba korang buat pembudahan plastik, habis semua hilang. Hilang semua. Korang, Recycle. itu jadi recycle. Nampak tak beza? Kalau upcycle, awak masih ada originality tu upcycle. Kalau recycle, korang dah hilang originality tu. Now, plastik. Kenapa kita cerita pasal plastik? Plastik ni ada dua jenis. Satu plastik terbiodegradasi. Kebanyakan plastik sekarang adalah terbiodegradasi. Plastik yang bahaya adalah tak terbiodegradasi. Plastik tak terbiodegradasi ni, apakah yang awak faham mengenai tak terbiodegradasi? Apakah itu plastik tak terbiodegradasi? Dia tak reput. Yes, dia tak reput. Awak tahu tak plastik ni dia nak mereput mengambil masa berabad. Okay. So Tahu. kebanyakan plastik macam plastik Tesco. Saya tahu Tesco je. Plastik Tesco dia boleh mereput. Tapi ada orang lagi ekstrim, biasanya dia terus dah tak ada jual plastik. Okay, macam awak pergi IKEA dah tak ada plastik. Biasanya korang kena beli beg besar dia. Okay. So plastik ni tak dapat diurai. Okay, ada 3 cara untuk memusnahkan plastik, mengolah plastik. Pertama, kita bakar, tapi bukan sebarang bakar. Kita bakar dekat satu loji, loji. Namanya incinerator, maksudnya korang tak boleh bakar kat rumah. Okay, ada satu tempat namanya loji incinerator. Kedua, awak tanam plastik. Tapi korang tak boleh tanam plastik belakang rumah. Kenapa? Sebab masalah dengan plastik ni, bila korang tanam, dia boleh mengeluarkan bau busuk. Dan dia boleh menghasilkan bahan pencemar lain yang boleh mencemarkan tanah. So boleh tanam plastik, tapi tak boleh sebarang tempat. Sebab plastik tu kalau kita tanam dalam tanah, dia boleh mencemarkan tanah. Kemudian, cara yang paling bagus antara tiga ni, kita ada 3 cara. Bakar, pakai incinerator, tanam plastik ataupun kita semula. So antara 3 ni, mana satu yang paling bagus? Mana Kita satu paling? semula. Yes, of course lah kita semula. Sebab tu awak belajar mengenai recycle dan juga upcycle. Okay. Now, kenapa kita belajar mengenai upcycle? Maksudnya macam ni. Maksudnya kalau ada plastik tu yang boleh guna sendiri, so awak gunalah balik. Okay. Now, ini dia contoh upcycle. Ini cubalah buat. Awak tahu tak daripada plastik botol mineral ni, saya tak tahulah dia potong halus-halus, dia jadikan penyapu. So dia dia just potong-potong dia. Potong halus-halus jadi penyapu. So ini kita panggil dia sebagai upcycle. Sebab kita tak cairkan dia untuk menghasilkan produk baru. So ini adalah upcycle. Oh, kalau macam tu, kalau kertas surat khabar, awak jadikan bunga, itu upcycle lah. Kertas. Sebabnya kita tak pergi proses dia kan. So buat bunga, apa pernah buat tak bunga daripada kertas surat khabar? Buat bakul kan? Buat bakul. Yes. Ha. Yang dia pergi buat kecil-kecil semua tu kan. Saya rasalah. Okay. So itu adalah kita panggil dia adalah sebagai upcycle. So ingat tahu upcycle original dia tak hilang. Potong. So itu adalah upcycle. Okay. Ataupun kalau saya ingat dulu kecil-kecil, mak saya ada buat bunga daripada straw, plastik straw. Daripada straw yang plastik tu dia buat bunga. Mak saya buat bunga. Dia pergi ganti kecil-kecil dia letak. So itu adalah contoh-contoh antara contoh upcycle. Okay. Now, kenapa plastik ni bahaya? Okay, nak cerita. Ini plastik. Bahayanya plastik, bila dia pecah, tahu tak? Dia akan jadi mikroplastik. Mikroplastik ni benda yang kecil-kecil tau. Plastik yang dah terurai, dia akan jadi halus macam ni. Masalah dengan
plastik yang terurai kecil ni yang kita panggil dia sebagai mikro. Mikro adalah something yang very small. Mikroplastik ni senang kata dia berasal daripada botol. Apa-apa botol lama-lama dia boleh mereput kan. Kita kata dia reput kan. Tapi dia reput, dia tak hilang daripada bumi tau. Dia jadi mikroplastik. Masalah dengan mikroplastik, mikroplastik ni macam ni, dia boleh dimakan oleh hidupan. Salah, baru buat tadi kan nota ni sebanyak typo. Dia boleh dimakan oleh hidupan akuatik. So ikan tu boleh makan mikroplastik. Lepas tu awak makan ikan tu. So kita pun jadi bahaya. So bila dah makan, dia akan mengganggu ekosistem sebab tengoklah astaghfirullahalazim lautan. Dia boleh berabat, dia boleh mengganggu rantai makanan. Senang kata, mikroplastik ni kesimpulannya, mikroplastik ni boleh dimakan oleh ikan atau plankton. Pernah dengar plankton tak? Plankton adalah plankton adalah makanan ikan. So plankton ni boleh makan mikroplastik. So bila lah ikan tu makan lava, so mikroplastik tu dapat dipindahkan daripada satu organisma ke satu organisma. Awak pancing ikan, awak makan ikan tu, awak dapat juga mikroplastik masuk dalam badan. So ini mengganggu rantai manusia, rantai makanan. Ni dah, mana satu lebih elok hari tu kita cerita? Cradle to grave atau cradle to cradle? Mana satu lebih bagus? Cradle to cradle. Yes, cradle to cradle. Kalau cradle to grave ni maksudnya grave tu awak tahu tak? Grave tu adalah kubur. Ini macam kalau nak bayangkan mereput. Korang tak buat apa-apa, mereput. Macam tak berguna. So grave ni nak bayangkan dia just habis begitu je, mereput saja. Okay? Right. Nah ni dah pencemaran alam. So kita nak cerita pasal pencemaran alam. So yang ni korang pernah belajar tak pencemaran alam? Masa menengah rendah pernah belajar pencemaran alam tak? Pernah dengar pasal pencemaran tak? Korang pernah belajar pencemaran tak? Pernah. Okay, kita kata apa? 3. Okey lah, pencemaran udara. So kita ada apakah sebab utama yang boleh menyebabkan pencemaran udara? Paling utama sekali. Macam mana boleh berlakunya pencemaran udara? Pembebasan gas karbon dioksida. Pembebasan gas dioksida. Apakah aktiviti yang boleh membebaskan gas karbon dioksida yang boleh menyebabkan pencemaran udara? Apakah aktiviti? Pembakaran terbuka. Yes, anything pembakaran. Pembakaran terbuka, pembakaran bahan api fosil. So ini adalah pembakaran. Perasan tak macam sekarang kan disebabkan COVID-19, macam Indonesia dia tak melakukan pembakaran, kita tak mengalami jerebu. Kalau tak tiap-tiap tahun kita ada jerebu. Kan perasan tak? Tahun lepas tak ada jerebu. Saya rasa tahun lepas tak ada jerebu. Right. So pembakaran terbuka yang besar dia boleh menyebabkan pencemaran udara. So anything pembakaran akan menyebabkan pencemaran udara. Okay. Now pencemaran air. Okay. Pencemaran air ni sebenarnya saya nak buat. Tapi itulah tak ada rezeki lah. Hari tu dulu saya pernah buat tapi saya tak nak cakap macam mana. Kalau budak lelaki ni Hadif ni berani nak buat ni, saya tak, kita orang buat macam ni tau. Kita orang akan suruh, ini actually biologi punya topik. Kita ambil air tercemar. Saya suruhlah budak-budak satu sekolah cari air tercemar. Saya kata air mana-mana. Ada yang ambil air parit, ada yang ambil air tepi kantin, ada air ni. Ada satu air diorang sanggup ambil, which is saya kata kenapa korang ambil. Hati saya astaghfirullahalazim. Tahu tak air kat mana diorang ambil? Jamban. Tahu tak jamban mana paling kotor sekali awak tahu tak? Jamban bos yang paling hujung dekat Mak Babayu tu. Aduh, saya dalam hati saya teringat-ingat sampai astaghfirullahalazim. Okay, now. Pencemaran air tu, pencemaran air tu dia akan ambil satu larutan, namanya larutan metalina biru tau. Larutan metilina biru. Larutan tu kita buat macam ni. Kita letak dalam botol. Kalau larutan tu kekal warna biru, kita kata air tu tak tercemar. Air tak tercemar. Kenapa air tak tercemar? Sebab katakanlah air paip lah. Contoh tahu air paip tau. Saya ambil air paip. Air paip kita letak di metilina biru, air paip. Dia tak akan berubah warna. Dia kekal je warna biru. So kita kata air paip tu tak tercemar. Kenapa kita kata dia tak tercemar? Sebab BOD-nya adalah rendah. Yang ini bio sangat ni. Saya cuba ajar slow-slow je. Saya tak nak ajar terlampau bio. BOD ni adalah biochemical oxygen demand.
Maksudnya, kalau BOD rendah, maksudnya dalam air pipe kita tak ada mikroorganisma. Korang tak nak air yang ada mikroorganisma. So, saya pegang ni je. Nak tahu air tu tercemar ke tak, kita pakai Michelina biru. Kalau warna dia kekal, tak berubah, kita kata air tu tak tercemar. Kenapa air tu tak tercemar? Sebab tak ada mikroorganisma. Bila kurang mikroorganisma, kita kata BOD adalah rendah. So, awak pegang ni je soalan periksa. Okay, hopefully tak keluar lah. Okay, kalaulah pencemaran udara, kita pakai indeks ni. Indeks pencemaran udara, IPU. Pernah dengar tak? Masa jerebu selalu kita dengar IPU. Okay, so indeks pencemaran udara. Tapi kalau air, BOD, ini adalah untuk air. Namanya adalah biochemical oxygen demand. Contoh BOD yang tinggi kalau yang ada banyak hijau-hijau. Apa bahayanya banyak mikroorganisma? Macam ni tau. Kalau air macam ni, kita kata BOD-nya adalah tinggi. Kita tak nak BOD tinggi sebab BOD tinggi, pencemaran dia tinggi. Pencemaran air adalah tinggi. Bila pencemaran air adalah tinggi, maksudnya banyak mikroorganisma. Kita tak nak banyak mikroorganisma. Kenapa banyak mikroorganisma ni tak baik untuk kolam ni? Asal ikan tu mati. Kenapa bila banyak mikroorganisma ikan tu mati? Sebab ikan tu makan. Air tu Tak. cemar. Kenapa air tu cemar? Biochemical oxygen demand. So bila banyak mikroorganisma, awak rasa kandungan oksigen dekat dalam air tu banyak ke sikit? Sikit. Yes, very good. BOD tinggi ni maksudnya banyak mikroorganisma. So, kita nak cakap macam ni, habis semua oksigen tu, oksigen dalam air ni, dalam air, digunakan oleh mikroorganisma. So, ikan-ikan dengan tumbuhan tu tak cukup oksigen. So, dia mati. Okay, so ingat tu je. Bila BOD tinggi, pencemaran air tinggi. Kenapa mikroorganisma banyak? Mikroorganisma ni tak bagus. Kenapa? Sebab dia dah pergi ambil dulu oksigen. Sebab tu ikan tu mati. Sebab tu ikan dalam ni semua ni dah macam ni. Mati dah, floating tu dia mati. Sebab dia kurang oksigen. Sebab oksigen tu dah digunakan semua oleh mikroorganisma. Okay, now ni dah. Ni tak payah, ni tak payah, ni tak payah. Okay, ini. Okay, yang ini kita nak bayangkan yang ini macam ni tau. Kita pakai ada satu mikroorganisma, nama mikroorganisma ni berbola lumpur. Ini sebenarnya saya cerita yang, ingat tak saya pernah cerita yang pasal kat Pening? Yang air tu tercemar, kenapa Pening? Sebab sebenarnya saya belajar kat Pening. Masa zaman saya belajar dulu sebab saya ambil biologi, banyak air-air dekat Pening tu tercemar tau. So macam mana dia orang kurangkan pencemaran tu? Dia orang pakai satu mikroorganisma yang dia orang bulat-bulatkan macam telur ni. Kita panggil dia macam bom tau. Okay. Mikroorganisma ni, mikroorganisma ni kita panggil dia berbola lumpur. Okay, dia cipta ni, dia baling. Ramai-ramai dia orang baling dekat sungai tu. So, ini adalah kaedah teknologi hijau. Kenapa? Sebab bila kita letak mikroorganisma dalam air tercemar tu, dia boleh mengurangkan pencemaran air. So, ini adalah salah satu contoh teknologi hijau. So, awak just ingat, teknologi hijau yang paling famous untuk mengurangkan pencemaran air, kita panggil dia adalah berbola lumpur mikroorganisma efektif. My God, namanya panjangnya. Efektif mikroorganisma. Okay, effective microorganism. EM nama pendek dia. Nama glamour dia EM. Effective microorganism. Okay, ni dah. Ni cara nak buat. Kalau ada rezeki kita buat. Okay, jom latihan. Okay. Cuba Zak. Soalan A. Sebab tadi senang sangat. Ni apa? Pembakaran ni. No A ni pembakaran. Pembakaran apa? Jawapannya ada ke atas warna biru tu. So ni pembakaran apa ni? Teka Zak. Pembakaran apa ni? Tak tidur. Ayuk. Dah Mana dia? tidur. Yelah, Tia. Tidur ke Tia? Dafa nak jawab? Okey, Dafa jawab lah. Okay, saya try cikgu. Oh yeah, macam ni lah Dafa. Okey, apa dia? Pembakaran bahan fosil cikgu. Yes, pembakaran bahan api fosil. Okey, Dafa pilih seorang untuk jawab B.
Cikgu. Afkar cikgu. Okey, Afkar. Try. Ui, radioaktif ni. Bahaya ni. Okey, apakah kawasan yang boleh menghasilkan radioaktif? Apakah aktiviti yang boleh menghasilkan radioaktif? Okey, jawapan. Sorry. Saya block pula. Antara tu. Ni bahan api Pembuangan fosil. industri je. Yes, pembuangan sisa industri. Sebab dalam pembuangan sisa industri dia ada mercury. Okey, sini pembuangan sisa industri. Okey, Afkar pilih soalan C. Pembuangan sisa industri. Kuzami cikgu. Kuzami. Okey, saya excited nak tunggu Kuzami lepas ni pilih siapa. Okey, C. Mana C lah cikgu? C. Bayangkan ni awak pergi sembuh racun serangga ni lah. Bukan awak tak ambil pertanian, bayangkan ni acap lah ni kan. Okey. So, apa jawapan dia ni? Apa benda ni? Aktiviti apa ni? Oh, sorry, saya mengganggu. Okey. Ni bahan kimia dalam pertanian. Yes, bahan kimia dalam pertanian. Okey, sorang-sorang. Okey, Kuzami pilih. Pilih. Pilih yang berkenan di hati. TA cikgu. TA. Dah bangun belum TA ni? Ya. Dah cikgu, Okey, cikgu. Dah. Alhamdulillah. Okey, TA. Okey, pilih. D tu gambar apa? Kenderaan dan jentera. Yes, kenderaan dan jentera. Okey, pilih seorang. Betul. Okey, Apa E. tadi ni? E, TA. Pilih. Yang berkenan di hati. Haziq Azhar lah Tia. Mentang-mentang budak tu diam. Bolehlah awak main-mainkan. Okey, cepat TA. Baby. Baby. Pembuangan sampah sarap dan kumahan. Oh ya, pembuangan. Lajunya. Okey, pembuangan sampah sarap. Azik. Boleh. Sampah sarap. Okey, Abby. Azik. Okey, F. Zazak lah cikgu Zazak. Zak? Siapa jawab? Zazak siapa? Zazak. Zak. Apa Asyik Zak je. Okey, cepat. Tak pelan tahu. Asyik saya je cikgu. Tak pelan dah awak dah Saya claim. pilih. Sekejap cikgu. Afiq lah Afiq. Okey, Afiq. Ha. Cepat Afiq. Tinggal satu je Afiq. Kamu lah ketua kelas. Penggunaan klorofluorokarbon. Yeah, penggunaan klorofluorokarbon. Minggu depan korang punya buku HPS, korang ambil je lah. Tak payah bawa balik, tak payah tinggal. Saya ada rasa insecure. Tiba-tiba ada kes lagi sekolah kita tutup kan. So basically, benda ni tak boleh nak jangka lah sekarang. So bawa balik tau. Buku teks korang tak bawa tak apa. Buku SPS je. Tinggal je lah dalam buku tu, tak keluar-keluarkan. Okay, now. Okay, nyatakan 3 jenis bahan api fosil digunakan oleh kilang. Pembakaran tu pakai apa? Okay, tadi siapa? Afiq. Pilih suara Afiq. Kain. Kaim. Okay, Kaim. Kat kilang, dia digunakan apa? Pembakaran apa yang ada kat kilang? Dia bahan api fosil. Bahan api fosil. Contoh bahan api yang tidak boleh diperbarui. Korang pernah belajar tak? Bahan api yang tidak boleh diperbarui yang akan habis. Yang harga dia makin lama makin naik. Apakah itu? Apakah contoh? 3 jenis bahan api fosil. Bahan api fosil adalah jenis bahan api yang tidak boleh diperbarui. One day dia akan habis. So, apakah contoh bahan api fosil yang awak pernah belajar? Petroleum, cikgu. Yes, very good. Petroleum. Ni 3 kan? So, ni susah sikit ni.
petroleum. So saya jawab petroleum, gas asli. Satu lagi arang batu ni, arang batu ni lama dah tak pakai ni. Arang batu. Alright, so itu sahaja. Okay, now, okay, ini. Okay, saya cerita dulu pasal benda ni tau. Ini dalam buku SPS awak pada muka surat 36. Okay, kita nak cakap ini adalah gas rumah hijau tau. Gas rumah hijau. Contoh gas rumah hijau yang paling famous adalah gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida lah paling famous. So, apa gas rumah hijau ni buat? Kita nak bayangkan macam ni tau. Kenapa gas karbon dioksida ni tak bagus untuk kita? Gas karbon dioksida ni, kalau dia terlampau banyak, dia akan menyebabkan dia akan membina satu lapisan. So, lapisan ni adalah lapisan gas rumah hijau. So, dia macam selimut. Kalau korang pakai selimut, lepas tu korang akan rasa apa? Kalau korang pakai selimut, sejuk-sejuk korang pakai selimut, korang akan rasa apa? Panas sebab badan kita ada haba. So, haba tu akan terperangkap oleh selimut. So, nak bayangkan gas rumah hijau ni, dia akan buat satu macam selimut tau, lapisan ke atas kita punya atmosfera. Okay, bila dia buat satu lapisan, cahaya matahari masuk, nak nampak kan kat sini? Cahaya matahari masuk, haba ni masuk, haba ni terperangkap. Haba terperangkap. So, bila terperangkap, dekat sini, ni akan menyebabkan suhu meningkat. Okey, soalan. Okey, Afiq, Aim, pilih seorang untuk jawab soalan nombor 1. Tadi saya dah terang lah. Soalan nombor 1. Pilih seorang. Acap juga acap. Acap! Come on, Acap. Acap, makan ke? Tengok pasang Sekejap. katil dulu. Cepat, Acap. Ada jawapan situ, Acap. Tadi saya dah cakap, gas rumah hijau. Apakah contoh paling famous? Apakah contoh gas rumah hijau yang paling glamour? Yang kita semua hasilkan? Kita semua sedut oksigen, lepas tu kita bebaskan gas apa? Kita bebaskan gas apa? Cepat, Cak. Weh, gas apa? Lemau Acap ni, Cap. Kita sedut oksigen, kita bebaskan gas. Apa? Apa Hadir nak tolong? Apa? Kita sedut oksigen, kita bebaskan gas. Karbon dioksida. Karbon Yes. dioksida tu. Gas karbon dioksida. Gambar rajah ni sebenarnya dia merujuk kepada apa? Ini fenomena apa ni? Yang karbon dioksida tu terperangkap, dia apa nama fenomena ni? Gas rumah hijau. Gas rumah hijau. Rumah hijau je lah. Tak apa. Nama dia bukan. Fenomena tu kita kenali dia adalah sebagai, bukan gas tu gas. Ini kita panggil dia sebagai kesan. Yeah, kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau. Ataupun pernah dengar tak perkataan ni? Pemanasan global. Pernah. So ini adalah pemanasan global. Kenapa tadi saya kata? Sebab gas karbon dioksida tu dia banyak. Dia akan perangkap haba, dia menyebabkan suhu meningkat. Okey, apakah kesan buruk? Okey, tadi Acap, pilih seorang Acap. Nombor 3. Untuk jawab soalan nombor 3, Acap. Acap. Saya nak cuba habiskan sikit-sikit. Awak tahu tak kelas kita paling lambat sekali? Semua orang dah masuk bab 3, nak masuk bab 4. Semua orang dah belajar bab 4. Bab 4 dah masuk, ada yang masuk bab 5. Kita masih lagi baru masuk bab 3. So, Acap. Acap ada tu. Tak bersuara. Acap! Pilih seorang yang berkenan di hati. Acap. Astaghfirullahalazim. Saya tak pernah puasa kan. Okay. So kita nak siapa? Okay. Pilih seorang. Zak, pilih seorang Zak. Girls lah Zak. Diam sangatlah girl. Pilih girl. Nada. Nada.
Dah. Okay, ais di kutub utara, awak rasa apa? Membeku ke? Yes, senang sangat. Cair. Dan paras air laut bila ais tu cair, paras air laut akan naik ke turun? Meningkat. Yes, yes, tinggi. Akan naik lah, saya ambil naik. Boleh, tinggi pun boleh. Okay, so kawasan tepi pantai akan jadi apa? Air tu buat apa dekat kawasan tepi pantai tu? Air banyak kan? So kawasan tepi pantai jadi macam mana? Sini ni tepi pantai, air banyak. Air tu habis tutup. So kita panggil apa? Bayangkan ni pantai, air tu banyak sangat, dia pergi tutup pantai. Tutup tu kita kata apa keadaan tu? Macam mana kita kata pula? Pantai, dia pergi tutup. Air tu banyak sangat. Apa tu nama tu? Banjir. Kalau banjir kita kata apa kat? Banjir tu sebenarnya apa? Dia buat apa? Air tu akan membanjiri tepi pantai. So kita kata apa? Dibanjiri air ke? Dibanjiri air. Okey. Lain? Lain. Pasang. Ditenggelami air. Tenggelami air. Alright. So tandakan aktiviti. Nada pilih seorang untuk jawab soalan nombor 4. Pilih siapa yang berkenan di hati awak. Nisa. Nisa. Okay, tandakan tik aktiviti manusia yang boleh meningkatkan. Ni yang tak elok lah, yang boleh meningkatkan kandungan gas oksida ni akan naik. So apakah aktiviti yang boleh meningkatkan? Pembakaran terbuka. Pandai lagi. Pembakaran terbuka. Pembalakan boleh tak terima? Boleh tak terima pembalakan? Boleh? Boleh. Kenapa? Sebab kan dia tebang pokok. Betul. Dia tebang pokok. So tak ada siapa, tak ada organisma yang boleh menyerap karbon dioksida tu. Okey. Lagi penggunaan klorofluorokarbon ni sesuai tak? Penggunaan klorofluorokarbon ni atau CFC ni, dia membebaskan gas karbon dioksida tak? Tak. Tak. Very good. Ini membebaskan gas klorin sebenarnya. Kalau gas klorin ni dia lebih kepada fenomena penipisan lapisan ozon. So, pembakaran bahan api fosil boleh tak? Boleh? Alright. So, Nisa pilih seorang untuk jawab soalan nombor 5. Haris Imran. Haris. Yang A tu dia buat apa, Haris? Tak ada. Haris, are you there? Haris, awak ada tak? Kena cabut nama lain cikgu. Hari ni. Okay. Semua tidur gambar Itulah TA. TA pilih seorang. Itulah belajar online memang begini. Cantik. Cantik lah tu. Tapi saya husnuzon sebab maybe line tengah tak elok. Okay, cepat. Itulah Haris pula dah Haziq Azhar. Nak juga. Tak ada nama lain ni. Okay. Apa yang buka sekolah ni cari aku dia single tak? Mak aku girlfriend dia. Okay, Nam. Alright, so. Okay, Haziq Haziq. Menanam lebih banyak. Haziq ni anak mak kan? Ni lelaki seorang kan? Mami's boy ni. Macam Emir saya. Okay, cepat. Haziq! Jangan buat malu. Hilang juga cikgu. Kena cabut nama lain. Dah balik dah balik. Dah balik, Haris. Haris tu. Haris, boleh jawab tak ni? Kesian dia baru masuk tiba-tiba suruh jawab soalan. Haris, awak tengok ni kan nampak macam ada 2 orang budak soleh ni kan. Dia tengah apa ni? Dia tengah tanam apa ni? Tanam pokok. Pokok tu kalau asal pokok mana yang sesuai? Pokok tu kalau
Pokok yang mana? Okey, kalau tanam pokok, pokok tu mesti colour apa? Oksigen. Colour. Warna. Ah, Tumbuhan menanam lebih banyak. Hijau. Ya, tumbuhan hijau. Adik Sebab tak menyabar lah. pula, tiba-tiba, dia sains boleh A ni, semua benda dia boleh jawab ni. Alhamdulillah. Okay. Lambat tak boleh guna. B ni apa? B ni gambar apa ni? Melarang apa ni, Haris? Melarang apa ni, Haris? Dia buat apa ni, Haris? Haris? Yes, melarang pembakaran? terbuka. Yes, melarang pembakaran terbuka. So, kita habis sampai ke sini. Kita lambat sikit lah. Saya minta maaf lah. Saya tak tahu macam mana nak laju. Tak apa. Sebabnya saya dah fikir, Tak payah cikgu tak payah laju. itulah. Tapi awak kena tahan dengan saya. So, kesimpulannya hari ni, kita belajar pasal jenis pencemaran. Okay. So, pencemaran yang kita sempat belajar hari ini, pencemaran yang kita mampu belajar untuk hari ini, kita belajar mengenai pencemaran udara. So, anything pencemaran udara, dia akan disebabkan oleh pembakaran. Pembakaran ni juga dia akan menghasilkan gas karbon dioksida. Tadi kita belajar ni tau, gas karbon dioksida yang terlampau tinggi, kalau gas karbon dioksida ni terlampau tinggi dekat persekitaran kita, dia akan mewujudkan fenomena apa? Kalau gas karbon dioksida ni banyak sangat kat persekitaran kita, dia akan mewujudkan apa nama fenomena ni tadi? Baru Pemanasan global. Yes, terima kasih. Pemanasan global. Apakah kesan pemanasan global tadi yang kita bincangkan? Kesan pemanasan global. Kesan. Suhu Apakah meningkat. kesan? Ya, suhu meningkat. So, bila suhu meningkat, dia akan menyebabkan apa? Pemanasan. Woi, Ozon dipek. Gas, ozon CFC. Suhu gas rumah meningkat. hijau. Gas rumah hijau. Ya, gas rumah hijau banyak. Okey. Gas rumah hijau akan menyebabkan suhu meningkat. Air pasang. Air pasang. Macam mana boleh air jadi pasang? Ais. Bukan. Ais apa? Ya. Ais Ni. dikutuk. Ais cair. Yes, air dikutuk. Cair. Bila cair, aras Baik laut. Abi. Meningkat. Tinggi. Yes, aras laut Banjir. mendekat. Lepas tu pinggiran pantai. Dia tenggelami Baik, air. Tenggelam. Yes, so Cantik pinggiran pantai tenggelam. Okey. Tajuk ni senang. Tenggelam. Tapi awak ada nanti kecenderungan masa jawab periksa, awak ada kecenderungan macam ni. Siapakah nama awak? Umur saya 17 tahun, cikgu. Faham tak maksud saya? Korang rasa tajuk ni senang. Tapi bila tengok soalan, korang tak faham soalan tu pasal apa. So tajuk ni awak careful sikit. Saya perasan yang itu. Okay, so itu sahaja. So kita hopefully insyaAllah doa banyak-banyak. Hopefully saya jumpa awak minggu depan. Harap bagilah semoga dengan izin Allah dapatlah, hopefully doa banyak-banyak, dapatlah saya jumpa awak minggu depan sebelum kita cuti lagi sebulan baru saya dapat jumpa awak. Okay, so hopefully doa yang baik-baik minggu depan kita jumpa. Okay, thank you so much. Sebabnya saya kena buat kelas, saya kena buat kelas juga dengan awak sebabnya minggu ni kita baru jumpa sekali je kan. Sekali je saya jumpa awak. Sebab saya nak jumpa awak lagi sekali. So, do you have any question? So, itu sahaja. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada. Okay, so saya berhenti kat sini sebab saya ada lagi kelas biologi. So, Masih cikgu. Alhamdulillah.